Bila dia tak datang kerja, saya kena bawa lori. Jadi saya kena hantar susu. Bila kita hantar susu, kita merchandise. Kita susun, kita tarik dia punya penat tu. Satu karton susu tu berat dia lebih kurang dalam 12 kg. Assalamualaikum, saya Azmi bin Zainal, Ketua Pegawai Operasi di Farm Fresh. Saya dah berkecimpung dalam industri susu ni dah lama lah. So hari ni kita semua ada dekat ladang saya, dekat ladang tourism. Ini satu-satunya ladang tourism kita. Kita ada banyak ladang tapi ini memang purposely kita create untuk tourism. Dia mula pada tahun 2010 tau. 2010 tu saya ni dah buat meniaga macam-macam. Saya meniaga dah lebih kurang 30 tahun. Jadi meniaga turun naik dan akhirnya bila kita nak buat bisnes susu ni kita nampak pasaran yang ada dekat dalam industri susu ni tak banyak. Kalau kata you orang tengok dekat chef tu dekat pasar raya tu, yang sebenarnya bukan keseluruhan tu susu segar, cuma sedikit sahaja susu segar, yang selebihnya susu bancuan semula. Jadi daripada situlah kita fikir why not kita buat susu segar. Tapi nak buat susu segar ni you kena ada lembu, kena ada ladang, kena ada kilang, kena ada ini semua. Jadi bermulalah satu journey yang saya kira amat memeritkan bagi saya dan juga partner saya Mr. Lloyd. Farm Fresh ni sebelum 2019 kan, kita tak pernah ada iklan tau. Tak pernah ada iklan. Iklan pun yang murah-murah je lah. Sebab pada waktu tu jaringan kita belum besar. Jadi kalau buat iklan orang nak cari susu pun kat mana? Cuma ada di bandar-bandar je. Jadi lepas 2019 tu bila saya masuk Gegar Vaganza tu, baru orang tahulah siapa di sebalik Farm Fresh, apa yang saya buat, bagaimana kita bangunkan ni. And then barulah kita ada di medium iklan dan media-media baru kenal siapa di sebalik Farm Fresh ni. Kalau kata tak ada hardship, tak boleh nak capai tahap ni kan? Sebab jaga lembu ni benda hidup tau kan? Masa lembu tu belum beranak, senanglah cerita. Lepas lembu beranak, you nak kena jaga susu dia, you nak kena buat production. Lepas siap production, you nak kena hantar pula ke supermarket. And then expiry dia, lembu susu segar ni tak sampai 30 hari. Jadi dalam 30 hari tu you nak kena habiskan susu, nak hantar ke mana. Jadi cabaran-cabaran ni semua kita learning, and then after that lepas kita learning kita boleh build up kita punya team, and now alhamdulillah saya dah ada pekerja lebih kurang 760 orang pekerja yang membantu saya. Kita ada 5 ladang di Malaysia dan 1 di Australia, dan lembu di Malaysia kita ada 8,000, campur dekat Australia ada lebih kurang dalam 2,500, dan sekarang market capital value Farm Fresh lebih kurang 3.1 bilion. Syukur pada Allah. Tadi kebetulan you orang dah ada datang kat sini, jom saya bawa you orang pergi tengok ladang tourism saya ni. Boleh tengok macam-macam. Jom. Masa mula-mula susu ni tau, dia produk yang bila orang minum orang kena ada kepercayaan tau kepada produk. Sebab dia sendiri nak minum, nak masukkan dalam badan, dia nak bagi anak dia minum, dia nak bagi keluarga dia minum. Jadi susahnya nak meyakinkan orang susu kita ni selamat diminum, bagus apa semua ni. Sampai satu tahap saya ingat bila saya nak ambil orang untuk kerja dengan saya, tak ada orang nak bekerja because kita company masih kecil lagi tau. Siapa yang nak kerja? Company kecil, and then tak jenama pun. Kalau dulu 12 tahun dulu kalau kita sebut Farm Fresh, orang Farm Fresh, orang pun tak tahu apa itu Farm Fresh. Saya setiap hari saya kena jadi promoter. Pagi saya kena loading susu ni masuk dalam lori bersama dengan driver pula 1 PL. Driver pula pada waktu tu bila dia tengok banyak je tempat yang dia nak kena hantar, dia tak datang kerja. Bila dia tak datang kerja, saya kena bawa lori.
Jadi saya kena hantar susu dalam jangka masa, lepas tu balik buat merchandising. Lepas susu zaman dulu belum ada merchandiser masa tu. Bila kita hantar susu, kita merchandise, kita susun, kita tarik dia punya penat tu. Satu carton susu tu berat dia lebih kurang dalam 12 kg. Dengan petang pula saya kena naik dengan kancil merah saya tu. Kancil merah saya ni sampai hari ni ada lagi. Kancil merah saya ni petang saya akan isi sampling table saya akan pergi ke supermarket. Masa tu dekat Maidin Subang. Saya akan jadi promoter pula dekat situ. Pakai pun tak semenggah lah kalau awak tengok gambar saya masa dekat Facebook saya tu kan. Sampai saya promoter cakap, saya ingat ada satu orang Indonesia je yang nak pekerja Indonesia perempuan. Kalau awak mau, masa tu orang tak panggil saya bos lagi. Kalau kamu mau, bayar saya tunai. Satu hari RM30. Tiap-tiap malam lah saya kena menunggu dia. Habis dia kerja bayar RM30. Habis dia kerja bayar RM30. Setahun pertama ni memang tak ramai pekerja. But in the same time, permintaan kita meningkat, susu tak cukup. Itu cabaran dia. Bila susu tak cukup, kita kena beli susu daripada farmer. Farmer ni dia dah bukan ikat kontrak lah, dia dah commit dengan pengilang lain. Tapi cabaran dia nak dapat susu tu kadang-kadang kita kena tekan dengan pengeluar susu ni. Dia bayar harga ni, kalau tak kita nak supply dekat orang lain. Jadi disebabkan itu cabaran yang itu, kita pula berfikir bahawa kita rasa insecure. Apa yang kita perlu buat ialah kalau tiap-tiap hari kena tekan, kejap nak minta harga tu, kejap nak minta harga ni, kita kena produce sendiri susu. Jadi mulalah kita buka ladang kita dengan skala besar, dan mula kita ladang dekat Muazzab, dan alhamdulillah hari ini kita dah ada 5 ladang, lebih kurang 8,000 ekor lembu, dan kita kalau tak silap saya, kita mengeluarkan lebih kurang 27% daripada pengeluaran susu mentah negara. Dan Farm Fresh dah memproses lebih kurang 55% susu mentah negara. Antara projek yang saya rasa paling berjaya yang saya buat ialah saya dapat melahirkan lebih kurang 2,500 usahawan jual susu. Mula dia bukan kerana memang permulaan dia tu secara tak sengaja. Bila rakan-rakan saya yang kena berhenti kerja datang nak cari kerja, saya cakap dengan dia orang, kerja ada 2 je kerja dekat Farm Fresh ni. Satu kerja kena jaga lembu saya ni. Yang kedua, kalau boleh jual susu lah. Dia orang pun ambil cabaran untuk jual susu. Dia orang pergi jual susu ni. Yang seronoknya ialah bila dia ambil susu daripada saya, dia pergi jual habis. Kemudian lepas daripada itu, barulah saya strukturkan satu pelan perniagaan bagaimana orang ramai boleh sama-sama terlibat untuk jual susu. Dan daripada kalangan 2,000 orang ni, lebih kurang 200 lebih dah ada kedai sendiri, kedai jual susu. Dan untuk program ini pada tahun 2020 saya telah menang ASEAN Business Award untuk Inclusive Business, yang mana Inclusive Business ni ialah kita menjadikan masyarakat sebagai salah satu rantai nilai kita tanpa merugikan merugikan syarikat, tapi dalam jangka masa yang sama memberi manfaat kepada golongan-golongan B40 dan juga M40. 60% daripada masa saya memang saya tumpukan untuk membantu mereka jadi usahawan. Jadi projek selepas kita disenaraikan di Bursa Saham pada 22 Mac yang lepas, kita ada beberapa projek yang kita rancang, dan salah satu projeknya yang sekarang kita tengah rancang ialah kita tengah nak buat kita punya Jom Cha. Jom Cha ni ialah kita punya macam bubble tea punya bisnes yang kita akan buat dalam konsep franchise. Ini adalah untuk mengangkat home dealer kita ni ke fasa yang lagi satu, dan tak lama lagi juga kita akan keluarkan produk baru kita. Dan produk baru insya-Allah ini surprise, tak lama lagi dalam bulan September. September nanti kita akan ada produk baru kita. Produk ni saya kira ini antara kita punya killer produk untuk tahun ini, dan dia memang diperlukan oleh masyarakat kita lah. Menjawab soalan tu, bagi saya memang dah pastinya lah yang banyak menyokong saya dalam saya buat bisnes ni isteri saya. Sebab sebagai seorang businessman, kita ni jarang ada dekat rumah.
Kalau kata seorang isteri ni dia tak menyokong kita dan mengongkong kita untuk buat bisnes, saya ingat kita tak boleh sampai ke tahap ini. Kepercayaan seorang isteri kepada kita masa kita buat bisnes ni, itu yang paling penting. Because businessman ni dia tak tentu masa. Alhamdulillah disebabkan pengorbanan dan juga usaha isteri saya, dia berjaya mendidik anak saya 2 orang ni sampai ke Menara Gading dan kedua-duanya dapat jadi doktor. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada isteri saya yang saya cintai. Tentang perihal keluarga saya, memang saya dan keluarga saya sendirilah, saya memang tak nak berkongsi sangat cerita pasal keluarga dekat untuk tatapan umum. Dan saya sendiri, keluarga saya juga minta supaya business is business lah, tak payah nak get involved cerita hal keluarga, cerita hal anak-anak, cerita hal apa ni semua kan. Bila kita berjaya ni ataupun bila kita popular kan, ramai orang tak suka. Bila ramai orang tak suka, ada orang suka, bukanlah ramai orang tak suka sangat. Ada yang suka, ada yang tak suka. Bila orang puji kita suka, tapi bila orang kata kita yang bukan-bukan, especially di dunia media sosial sekarang. Anak dan keluarga saya termasuk isteri saya kan, dia ada kawan-kawan. Jadi bila mereka terbaca orang kata pasal ayah dia, orang kata pasal suami dia, mereka akan rasa sedih, down, apa semua kan. Jadi saya cuba gapkan perkara ni supaya mereka tak payahlah menghadapi sebagaimana yang saya hadapi hari ini. Macam masa untuk keluarga ni saya manage, biasalah kalau kata nak tengok rutin saya tiap-tiap hari saya balik kerja, selalunya dah jauh malam dan selalu outstation untuk bersama keluarga ni. Tapi anak-anak pun dah besar. Anak saya yang tua umur dia 29 tahun, yang saya 2 orang je anak lelaki. Jadi yang kecil tu umur 24 tahun. Jadi pun dah pandai bawa haluan masing-masing. Saya ni bukan style orang bercuti ke luar negara ke apa kan. Jadi macam mana saya manage spend time, quality time dengan keluarga saya ni, selalu saya bawa dia orang pergi makan lah. So, jom, kadang-kadang saya contact dia orang, jom ayah belanja pergi makan, duduk dekat hotel, kita makan dekat hotel, kita makan-makan. Sambil makan-makan tu kita berceritalah tentang hal keluarga, pencapaian dia. Saya bagi galakan pada dia orang. Ni kita cuti, kadang-kadang cuti dekat Port Dickson, bawa anak-anak pergi Port Dickson. Kadang-kadang panggil dia orang balik rumah pun okey. Balik rumah sebab dua-dua dah ada kerjaya, anak seorang tu kat college. Kita dapat belanja dia makan, saya rasa macam satu kepuasan kepada seorang orang tua, seorang ayah dapat tengok anak dan isteri dia makan sepuas-puasnya, dapat menikmati makan yang dia suka bersama. Ramai orang bila dia buat bisnes, dia nak wariskan pada anak-anak, dia nak wariskan pada keluarga dia supaya boleh meneruskan legasi. Bagi saya dah bagi anak-anak saya ilmu. Mereka pun ada kerjaya sendiri. Saya ingat bisnes Farm Fresh dia bukan bisnes keluarga. Dia adalah bisnes satu kumpulan. Kita pun ada ramai pemegang saham dan saya percaya ada di kalangan anda semua juga adalah pemegang saham Farm Fresh bila kita dah disenaraikan. Jadi Farm Fresh ni kita tak bina dia ada legasi. Lepas Azmi Zainal, anak saya pula, lepas anak saya, cucu saya pula. Kita tak begitu. Kita sekarang ni di Farm Fresh kita melatih talent-talent yang bagus untuk second liner, untuk supaya dia boleh setanding saya dan juga rakan kongsi saya Mr. Loy, supaya mereka boleh meneruskan perniagaan ni. Jadi itu kaedah kita, bagaimana kita menjadikan syarikat ni terus bernilai. Sebab kalau dalam perniagaan keluarga nanti ada melibatkan macam-macam. Ada melibatkan sensitiviti, kekeluargaan, melibatkan ini. Jadi value tu pun nanti akan kurang bila kita ada sentimen yang begitu. Jadi dekat Farm Fresh kita berusaha terus supaya saya boleh melatih lebih ramai anak-anak muda ataupun mereka-mereka yang berkelayakan untuk meneruskan legasi kita dekat sini supaya syarikat lebih kukuh dan banyak talent-talent baru yang mempunyai kebolehan untuk menerajui syarikat ni untuk
dia lebih berdaya saing bukan hanya 10 tahun tapi untuk sampai bila-bila.